Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang implikasi perundangan Islam terhadap isu rasisme. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan ini. Yang pertama adalah Ahmad Farhan, Muhammad Hilmi Faris, Muhammad Nazri, Muhammad Azam, Johan Arif, Muhammad Fadli, Muhammad Syamir Daniel, Muhammad Afiq Hanif, Ahmad Haswan, Muhammad Aiman. Bab 1. Okay, pengenalan. Latar belakang rasisme. Rasisme adalah merupakan bentuk kepercayaan, sikap dan amalan mendiskriminasi segolongan manusia yang berlainan kaum dan mengandaikan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakilinya. Penyataan masalah demografi penduduk di Malaysia yang memaparkan sebuah negara yang pelbagai bentuk budaya, agama, etnik dan bahasa seringkali diusir, menyebabkan mereka tidak bersependapat dan sukar menerima pendapat. Selain itu, sifat-sifat utama perpaduan gagal difahami dan tidak disentuh. Antaranya elemen asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi. Objektif kajian adalah berdasarkan persoalan, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan perkauman dalam masyarakat sekeliling, mengkaji isu-isu berkaitan peraturan Islam dalam menangani masalah perkauman, mengkaji bagaimana keberkesanan peraturan Islam dalam isu berkaitan isu perkauman. Metodologi kajian. Metodologi bermaksud satu kaedah yang mengumpul dan menganalisis maklumat untuk dijadikan bahan bukti yang diperlukan untuk menyokong sesuatu penyelidikan. Bertujuan membantu para pengkaji dalam memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas dan berkesan dalam menjelaskan lagi huraian kajian yang dilakukan. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Selain itu, menurut Uthman Muhammad, metodologi merupakan prosedur yang sistematik bagi menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian serta analisis data yang sealiran dengan peraturan tersendiri bagi memastikan prestasi kajian penyelidikan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah dalam bentuk kajian tinjauan dengan mengumpul data dan analisis secara terperinci. Diklasifikasikan sebagai kajian yang berbentuk kajian kuantitatif. Reka bentuk kajian ini adalah lebih menuju kepada cara serta bagaimana untuk mendapatkan jawapan demi persoalan kejadian yang persoalan-persoalan kajian yang ditimbul dengan pemandangan dan pengetahuan bagi responden. Ia juga lebih kepada mencapai objektif kajian yang ditetapkan. Instrumen kajian. Borang soal sildik ini mengandungi bahagian A, B, C dan D. Bahagian A berkaitan dengan maklumat responden yang terdiri daripada email, jantina, fakulti dan tahun pengajian. Bahagian B pula merupakan persoalan berkaitan dengan konsep mazhab fiqh dalam Islam. Bahagian C terdiri daripada dua gabungan persoalan iaitu menghuraikan tahap kefahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap mazhab fiqh serta kepentingannya. Bahagian D, kesan rasisme terhadap masyarakat dan negara. Soalan responden telah dibuat secara atas talian dan melalui platform Google Doc kerana ia boleh diakses di mana-mana sahaja memandangkan zaman kini maklumat boleh diakses di hujung jari. Borang soal sildik berbentuk Google Form kemudiannya dihantar ke pensyarah untuk tujuan semakan. Sebarang kesilapan dan tidak kesesuaian dalam penulisan soal sildik dibetulkan sehingga mendapat persetujuan daripada pensyarah subjek. Pensyarah subjek telah bersetuju dengan soalan-soalan yang dihasilkan dan pautan Google Form diedarkan di laman sosial. Kesimpulan.
Hasil yang akan diperolehi bergantung kepada pemilihan metodologi kajian. Setelah diteliti semua aspek yang berkaitan dengan tajuk kajian, maka pengkaji akan dapat menentukan atau memilih metodologi kajian yang sesuai dengan tajuk kajian. Metodologi kajian merupakan cara bagaimana pengkaji mendapat maklumat, bahan, sumber rujukan dan data berkaitan dengan kajian. Analisis dan dapatan kajian. Pengenalan. Berdasarkan hasil kajian borang soal sidik melalui Google Form, kajian ini dibahagikan kepada beberapa bahagian dan membincangkan analisis data dan mempamerkan kajian penemuan kajian yang telah dilakukan daripada borang soal sidik yang diisi oleh responden. Antara bahagian dalam soal sidik adalah demografi, iaitu bahagian A yang lebih kepada analisis demografi responden seperti jantina, umur dan kaum. Seterusnya untuk data primer dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian B yang lebih kepada ujian kepada responden sama ada mempunyai sifat racism atau tidak. Bahagian C berfokus kepada tahap kefahaman dan responden dalam isu yang dibincangkan dan bahagian D lebih kepada kesan yang berlaku jika racism berleluasa. Dalam kajian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala yang memberikan pilihan mengikut skala seperti 1, tidak setuju, 2, kurang setuju, 3, sangat setuju. Bahagian A terdiri daripada 8 soalan, iaitu jantina, umur, bangsa, agama, tahap pengajian, fakulti, tahun pengajian dan asal negeri. Bahagian B terdiri daripada 8 soalan, iaitu adakah Malaysia sebuah negara yang aman damai? Malaysia sebuah negara yang berbilang kaum dan pelbagai bangsa. Terhadap isu racism dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saya selalu mengikuti isu-isu berkaitan perpaduan rakyat di Malaysia. Masyarakat di negara kita saling membantu antara satu sama lain. Saya berbangga dengan hubungan pelbagai bangsa di Malaysia. Saya bersedia untuk bergaul dan berkawan dengan pelbagai etnik. Saya menghormati rakan-rakan, tidak kisah berlainan bangsa, berlainan agama dan bangsa. Bahagian C pula terdiri daripada 6 soalan, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia. Racism boleh menghalang wujudnya kerjasama dan persefahaman dalam kalangan masyarakat. Masyarakat berbilang kaum lebih cenderung dalam mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai, budaya dan idea yang berbeza antara kelompok masyarakat. Kesan penjajahan British masih segar di minda setiap rakyat. Perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu dan pemikiran terhadap perbezaan warna kulit, budaya, agama dan adat warisan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya racism. Bahagian D pula terdiri daripada 8 soalan, iaitu racism dapat mempengaruhi dan kadang-kadang menentukan perkembangan politik dalam sesebuah negara. Adakah isu etnik Rohingya merupakan kesan kepada racism? Racism akan menimbulkan perasaan syak wasangka dan perasaan benci-membenci dalam kalangan masyarakat. Mencemarkan nama baik negara dan akan jelas menunjukkan negara gagal dalam menyetupadukan penduduk. Aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan akan menyebabkan kerugian sekiranya racism masih diamalkan. Mata wang Malaysia akan jatuh apabila berlakunya ketidaktenteraman di Malaysia. Sifat racism antara bangsa dan budaya itu sendiri akan memberi kesan negatif kepada generasi akan datang. Negara tidak akan dapat berkembang dengan maju jika masih mempunyai perasaan racism dalam setiap individu. Jumlah soalan yang berada di Google Form adalah 30 soalan. So seterusnya adalah perbincangan. Objektif perbincangan ini adalah mengenal pasti permasalahan perkauman dalam masyarakat sekeliling. Mengkaji isu-isu berkaitan peraturan Islam dalam menangani masalah perkauman. Mengkaji bagaimana keberkesanan peraturan Islam dalam isu perkauman. So yang seterusnya adalah punca berlaku rasism. Kurangnya interaksi antara kaum.
Sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Sebagai contoh, sesetengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Yang kedua adalah media sosial yang sering memberi ideologi perkauman. Isu-isu etnik dan perkauman yang berlega dalam media sosial. Hal ini terjadi kerana mereka juga belum bersedia untuk menghalang atau mencegah penyebaran isu-isu etnik dan perkauman dalam media sosial. Seterusnya adalah cara mengatasi. Saranan dan pengaruh daripada ibu bapa. Orang pertama yang paling awal mendekati anak-anak adalah ibu bapa. Fikiran dan kelakuan anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa. Sebagai contoh, anak-anak mereka akan didedahkan tentang isu-isu kaum sejak kecil lagi. Yang seterusnya adalah bahasa dan cara berkomunikasi. Mempraktikkan bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa rasmi yang berperanan sebagai satu paip saluran yang digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Yang seterusnya adalah kesepakatan antara kaum. Malaysia merupakan satu negara yang unik di mana ia merupakan satu negara yang mempunyai banyak kaum yang didiami. Yang seterusnya adalah bab 5, cadangan dan kesimpulan. Isu rasisme dalam perundangan Islam adalah merupakan perbincangan yang sering mengalami pasang surut akan terus berlaku jika tahap penerimaan masyarakat tidak ditangani dengan baik agar konflik dapat dihindarkan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah jika isu ini berlanjutan akan menyebabkan pecah belahkan masyarakat yang akan menjadi penyebab utama kehancuran sesebuah negara. Yang seterusnya adalah cadangan. Meneruskan kajian seperti ini bagi pelajar lain supaya mereka dapat memberikan pandangan dan cadangan daripada pengetahuan yang mereka perolehi. Yang terakhir adalah mempelajari dahulu kesemua tajuk pada waktu kuliah dan baru memulakan kerja khusus seperti ini supaya pelajar dapat memahami lebih mendalam lagi ketika belajar bersama pensyarah.